Salam sejahtera. Apa jadi dengan Parti Perikatan Nasional di Sabah selepas goncangan politik berlaku di Sabah? Ini adalah ramalan yang mungkin akan berlaku terhadap Perikatan Nasional. Perikatan Nasional sudah tidak punya pilihan lain selain terpaksa berusaha untuk mendapatkan kerjasama daripada parti lain. Dan saya yakin dan saya rasa ramalan kita ialah 6 buah parti yang sebelum ini pernah bekerja sama dengan Perikatan Nasional tidak akan bekerja sama lagi dengan Perikatan Nasional, yaitu STA, SAPP, Bersatu, SAPP USNO, dan parti-parti lain. Mereka juga tidak akan bekerja sama dengan Perikatan Nasional. Mereka akan membentuk gabungan Parti Sabah. Jadi sekarang ini apa jadi dengan Perikatan Nasional, khususnya Parti Bersatu di Sabah dan beberapa parti lain yang bergabung dalam Perikatan Nasional di Sabah? Mampukah mereka memenangi lagi? Ada ramalan mengatakan bahwa Perikatan Nasional mungkin tidak akan menang satu pun kerusi di Sabah. Mereka tidak akan mampu menang walau satu pun kerusi di Sabah. Apalagi dalam Perikatan Nasional itu membawa PAS di Sabah. Rakyat Sabah belum bersedia dengan apa yang dibawa, ideologi yang dibawa oleh PAS. Selain daripada itu, kalau Perikatan Nasional mau kuat, mereka mesti mempunyai akar di Sabah. Akar undi mereka di Sabah memang kita tahu kurang. Lebih-lebih lagi banyak YB daripada Parti Bersatu yang anchor kuat dulu sudah berpindah. Contohnya seperti Haji Ji sendiri, Ketua Menteri Sabah. Dulu dia menang atas tiket Bersatu. Akhirnya dia menang lagi dengan tiket gagasan. Jadi sekarang memang Perikatan Nasional tiada harapan untuk menang kalau mereka tidak melakukan sesuatu. Muhyiddin di dalam keadaan sekarang terpuruk dengan penuh masalah. Sekarang ini perlu memikirkan pula berbagai masalah. Pertama, dia perlu mengekalkan diri sebagai ketua Presiden Perikatan Bersatu pada masa sama sebagai pengerusi Perikatan Nasional. Tapi nampaknya perkara itu mengganggu beliau. Bayangkan sekarang target mereka pilihan raya negeri Sabah, tapi sekarang terpaksa pula bertungkus lumus, berhempas pulas untuk mendapatkan pula kejawatan dan kuasa dalam Parti Bersatu dan Perikatan Nasional. Jadi pada pendapat Anda, apa yang Muhyiddin perlu lakukan? Adakah Muhyiddin patut mencari sekutu baru, yaitu mungkin bersama dengan Barisan Nasional? Yang dapat kita lihat sekarang ini, Perikatan Nasional mungkin hanya dapat bekerja sama di Sabah dengan Barisan Nasional atau GRS. Tapi saya yakin GRS tidak akan mahu dengan Perikatan Nasional. Dia hanya mahu dengan Pakatan Harapan ataupun Barisan Nasional. Jadi sekarang Perikatan Nasional nak pilih siapapun tak tahu. Nak pilih satu, mati yang satu. Nak teruskan lagi, dia mati juga. Jadi boleh katalah Muhyiddin dan Perikatan Nasional di Sabah sudah game over. Checkmate. Tidak boleh buat apa-apa lagi. Kecuali lah ada orang yang boleh berusaha memancing gabungan Parti Sabah yang saya sebut tadi itu untuk dapat bekerja sama dengan Perikatan Nasional. Tapi buat apa GPS gabungan Parti Sabah kalau betul terjadi itu? Mahu pula bekerja sama dengan Perikatan Nasional. Ianya tidak memberikan apa-apa manfaat. Itu analisis politik kita. Sekian dulu kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Hello guys, ini ialah walkie-talkie Bofeng BF888S. Dapatkannya di Shopee, murah. Guys, ini ialah headphone Onikuma K2 Pro. Hebat, luar biasa, cantik dan murah. Dapatkannya di Shopee. Guys, ini ialah powerbank Mozom PB149. Murah, hebat, dan dapatkannya di Shopee sekarang. Guys, ini ialah Shokz Open Swim Pro. Headphone yang hebat, kualiti hebat, tahan air. Dapatkannya di Shopee. Guys, ini ialah headphone One Audio E70 Fusion. Dapatkannya di Shopee, murah sekarang. Salam sejahtera.
ada cerita kedai kopi menyatakan bahwa ada 5 parti atau 6 parti akan bergabung membentuk satu gabungan baru di Sabah yang dinamakan Gabungan Parti Sabah, GPS. Kalau di Sarawak, GPS juga, Gabungan Parti Sarawak. Apa kata kalau di Sabah juga dibentuk satu parti baru, yaitu Gabungan Parti Sabah, yang mana ianya dianggotai oleh 5 atau 6 parti Sabahan dan tidak ada pengaruh langsung daripada Semenanjung Tanah Melayu. Parti yang dicadangkan oleh netizen di kedai kopi itu ialah Parti STA, SAPP, Warisan, PBS, USNO, dan satu lagi yang ingin dijemput ialah Parti KDM. Parti KDM kita tahu beberapa kawasan Parti KDM mempunyai kekuatan yang boleh dikatakan luar biasa. Parti KDM mempunyai kerusi yang boleh menang atau confirm menang sekurang-kurangnya 4 atau 5 kerusi. Begitu juga dengan Warisan, sekurang-kurangnya 5 atau 6 kerusi sudah dimenangi oleh Warisan di kawasan-kawasan tertentu. Begitu juga dengan PBS, ada kerusi yang memang confirm mereka akan menang. Begitu juga dengan Parti STA, mereka confirm akan menang sekurang-kurangnya 3 hingga 5 kerusi. Jadi, bayangkan kalau 4 parti ini bergabung pula dengan SAPP dan USNO. Kalau 6 parti ini bergabung membentuk Gabungan Parti Sabah, saya rasa apa yang dikatakan oleh paci-paci di kedai kopi tadi itu mungkin ada kebenarannya. Ia akan mampu menggoncang politik Sabah, ia akan mampu untuk mendapani musuh politik yang lebih kuat. Dan apa pula nasib kepada GRS, Pakatan Harapan, dan juga Barisan Nasional. Sekarang ini penentu yang sebenarnya ada juga yang mengatakan bahwa parti penentu yang akan menjadi kingmaker di Sabah ialah parti yang dipanggil Gerakan Baju Hitam. Gerakan Baju Hitam ini adalah parti-parti bebas ataupun parti bebas. Mereka ini juga mempunyai kekuatan tersendiri. Antaranya ialah Datuk Verdun Bahanda. Antaranya juga beberapa lagi yang lain yang turut membawa gerakan parti Gerakan Hitam. Jadi, mereka tidak akan bergabung dengan mana-mana parti. Gerakan Baju Hitam ini tidak. Tapi mereka akan sokong mana yang akan menang nanti dan pastinya mereka akan jadi kingmaker. Jadi sekarang ini sebenarnya akan ada 2 pertembungan parti besar gabungan di Sabah. Yaitu dijangka akan menjadi Gabungan Parti Sabah menentang Gabungan Parti Sabah campur BN campur dengan Pakatan Harapan. 2 inilah yang akan dijangka akan bertembung sesama mereka. Tapi apakah logo yang akan digunakan pakai oleh GRS? Karena kalau mereka bekerja sama dengan Pakatan Harapan, kalau mereka bekerja sama dengan Barisan Nasional, mereka perlu menggunakan satu logo untuk pilihan raya. Begitu juga dengan parti gabungan Sabah ini. Gabungan Parti Sabah ini mungkin juga akan menggunakan satu logo, mungkin logo yang paling dikenali yaitu logo Gunung Kinabalu. Saya pun tak tahu, itu ramalan kita.